Hari ini normalisasi kepada hiburan makin menjadi-jadi. Konsert di sana sini dan terloncat-loncat dengan pakaian yang tidak senonoh. Juga usaha menormalisasikan kepada LG Malaysia. Yang baru-baru ini berlaku di dalam filem himpunan dan termasuklah penghinaan kepada ibadah agama Islam. Oleh golongan-golongan pelangi songsang ini. Dan wanita sudah tidak ada lagi rasa malunya sehingga akan tergila-gilakan kepada artis. Dan para pendakwah dan majlis ilmu semakin dihadkan dan dilarang di beberapa tempat dengan pelbagai alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga semua sehat walafiat dan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Hari ini saya nak share mengenai keadaan umat Islam akhir-akhir ini yang semakin tidak keruan, khususnya kepada anak muda generasi bangsa kita. Sekarang serangan pemikiran kepada umat Islam tampak lebih jelas tanpa beri selindung lagi, dan semakin berani puak-puak songsang pula pelangi untuk menonjolkan diri, menuntut hak, mengadakan perhimpunan dengan pelbagai laluan dan cuba untuk menormalisasikan LG songsang mereka agar diterima di Malaysia. Bahkan siap mengadakan seminar bagaimana untuk menerima puak-puak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. The poster boy or the cover boy. Okay, and he got many LGBT. Ini berlaku di Malaysia, bukan berlaku di luar negara. Sahabat semua, kalau dulu hanya LG ataupun LGBT, tapi sekarang ada pelbagai tambahan singkatan untuk menggambarkan nafsu mereka. Bukan hanya LG, tetapi LGBTQQIAAP yang menggambarkan gender dan juga nafsu seseorang. Yang mana L untuk lesbian, seseorang perempuan yang tertarik dengan perempuan yang lain. G, gay, seseorang lelaki yang tertarik dengan lelaki lain atau sering dipanggil sebagai homo. B, seksual, orang tertarik kepada lelaki dan tertarik juga kepada perempuan. Dan T, transgender, lelaki yang bertukar menjadi perempuan, perempuan yang bertukar menjadi lelaki, macam Sajatlah ataupun Pengkit, yang sekarang ini pun mereka berani menonjolkan diri mereka di media sosial tanpa ada rasa segan silu. Dan Q, golongan yang tidak mahu diidentitikan sebagai gender mereka, tidak mahu dilabel mengikut orientasi nafsu mereka. Q, questioning, seseorang yang masih tercari-cari identiti gender dan orientasi nafsu mereka, walaupun mereka itu dah ada burung, walaupun mereka dah ada sebagainya, tetapi mereka masih lagi tercari-cari. I, orang yang tubuhnya jelas bukan lelaki atau perempuan. Ini mungkin kerana mereka memiliki kromosom yang bukan XX ataupun XY, ataupun kita panggil sebagai khunsa. A, alias orang yang label identiti mereka sebagai heteroseks namun mendukung komuniti golongan songsang ini. A, asexual, orang yang tidak tertarik seksual kepada gender apapun. B, panse, orang yang nafsunya bukan berdasarkan gender dan boleh mengkategorikan diri mereka sebagai gender ataupun identiti apapun yang mereka hendaki. Jadi itulah tambahan senarai nafsu mereka yang binatang pun tidak seperti itu. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang sebab mereka melampiaskan, melunaskan nafsu mereka kepada sesiapa sahaja, kepada apa yang mereka kendaki, dan mereka masih bingung tentang identiti dan juga gender mereka. Mereka tidak mahu beriman dengan Allah dan menerima apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall
ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakannya daripada jin dan juga manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Quran tentang golongan-golongan ini dengan pelbagai azab dan juga kisah daripada nabi-nabi sebelum ini. Sahabat semua, Malaysia adalah antara negara yang berani menyekat dan juga mendidik golongan LG Songsang ini. Tetapi selepas bertukarnya pemerintahan, terdapat perubahan di dalam negara. Makin mula timbul dan makin ramai yang berani untuk menonjol tanpa diambil tindakan. Sedangkan di Malaysia tiada peruntukan perundangan spesifik terhadap gerakan LG, namun perbuatan homoseksual dan seksual di luar tabi'i merupakan satu kesalahan berdasarkan undang-undang di Malaysia merujuk kepada Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan. Peruntukan bahawa sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi'i secara sukarela akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatan. Lihat, Malaysia ada undang-undang yang membataskan perkara-perkara yang di luar tabi'i. Kalau di luar negara memang dah jadi perkara biasa LG Songsang ini diterima, sehingga kan masjid mengibarkan bendera pelangi dan menerima mereka. Negara-negara besar di barat dan juga di Eropah sudah menganggap LG Songsang ini sebagai perkara yang normal. Hubungan sejenis, bertukar jantina, tunggang terbalik nafsu dan jadi perkara biasa. Doktrin melalui filem-filem ditayangkan transgender, antaranya Transformer dan juga Shazam, dan pelbagai cara untuk mempromosikan LG Songsang ini, sedangkan ia adalah perkara yang jelas diharamkan dalam Islam, perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu pun pernah melakukannya dan Allah timpakan kepada mereka azab. Yang mana sampai sekarang ni kita masih boleh lihat lagi bukti-bukti orang yang Allah azab untuk kita jadikan sebagai peringatan dan pengajaran. Apa yang mereka lakukan sehingga diazab sedemikian rupa? Mereka adalah kaum Nabi Lut di kota Sodom, kaum yang besar lagi angku, kaum yang kaya dengan harta dan sebagainya, tetapi mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka jugalah orang pertama melakukan homo di kalangan lelaki maupun wanita. Mereka lah juga yang memulakan LG Songsang, dan mereka lah kaum yang banyak melakukan perbuatan keji, menyamun serta mempermain-mainkan orang. Dan ketika Nabi Lut berdakwah kepada mereka, bahkan mereka mengusir dan memperolok-olokkan Nabi Lut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Yang bermaksud, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya daripada bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai suci. Zaman silih berganti zaman, generasi berganti generasi, tetapi perbuatan yang terkutuk itu dilakukan semula dan cuba diiktiraf dan dinormalisasikan dalam negara kita dan juga di dunia ini. Dan golongan LG Songsang ini pada ketika zaman Nabi Lut alaihissalam, mereka mencabar Allah untuk Allah datangkan azab kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, "I'tina bi'azabillah in kunta minas sadiqin." Mereka berkata, datangkanlah kepada kami daripada azab Allah yang engkau janjikan itu jika benar engkau daripada orang-orang yang benar. Kemudian Allah azab mereka dengan hujan batu dan tanah yang dibakar yang menyelimuti tubuh mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan seseorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab daripada kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka Nabi Lut dan pengikutnya yang setia dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan istrinya adalah ia daripada orang-orang yang dibinasakan, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Sahabat semua, Allah azab mereka dengan hujan batu dan tanah yang dibakar, sehingga yang tinggal adalah bentuk manusia sahaja. Allah rekodkan lagi ucapan Nabi Lut
dan juga ucapan kaum Sodom untuk dijadikan peringatan kepada kita. Dan Allah bagi tahu juga, lihatlah, inilah orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan sampai sekarang kita masih boleh lihat lagi bangkai-bangkai mereka untuk kita ambil peringatan dan berfikir apa yang mereka telah lakukan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksud, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujani mereka dengan batu-batu daripada tanah yang dibakar menimpah bertalu-talu. Dan kaum Sodom ini ada yang meriwayatkan mengatakan terdapat 7 kota dengan penduduk yang ramai yang diazab, yang penduduknya sekitar 400,000 lebih orang. Banyak, tapi sekarang yang kita masih boleh saksikan, yang masih kita boleh ambil pengajaran hanyalah berpuluh, mungkin beratus orang sahaja. Dengan bukti yang ada di depan mata, dengan dalil daripada Al-Quran, dengan penemuan daripada Dr. Albert telah menemui beberapa kesan peninggalan. Beliau menemui kesan-kesan peninggalan seperti tapak lama yang terletak di atas permukaan air, laut setinggi 500 kaki. Di sisinya terdapat tempat penyembelihan, iaitu batu yang berbentuk seperti tiang, bagi membuktikan kaum tersebut pernah mempersembahkan binatang-binatang korban mereka. Mereka juga ada bukti laut mati telah menenggelamkan 5 kota yang terdapat di daerah Jordan itu. Dan sebahagian pakar geologi pula menguatkan hujah dengan mengatakan laut tersebut pernah menenggelamkan sebuah negeri yang mempunyai bilangan penduduk yang ramai. Maka dengan peringatan daripada Al-Quran, dengan peringatan yang ada di depan mata kita, apakah kita tidak mengambil pengajaran? Dan dengan yang demikian, adakah kita masih boleh menerima, menormalisasikan dan bersekongkol dengan perbuatan mereka yang Allah murkai? Na'udzubillah. Sedarlah, bumi ini ada pemiliknya. Ia boleh digoncangkan dan terbalikkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa sahaja. Jadilah kita orang yang menegur, mengajak kepada fitrah, bukan mereka yang membiarkan dan cuba bertoleransi dengan perkara yang dilaknat oleh Allah. Sedangkan di Malaysia, sebagaimana dilaporkan akhbar tempatan pada 2016 menunjukkan bahawa hubungan homoseksual direkodkan sebagai penyumbang utama bagi kes-kes jangkitan HIV terbaru. Dan terdapat sejumlah 1,553 kes HIV baru dalam kalangan homo dan berbanding 1,311 melibatkan 40% golongan homo ni, dan bahaya yang dijangkiti virus HIV adalah dalam lingkungan usia 19 hingga 29 tahun, dan kebanyakannya adalah daripada pelajar. Sejumlah 31% pula dalam lingkungan usia 30 hingga ke 39 tahun yang merupakan golongan profesional tetapi mengamalkan LG songsang. Sahabat semua, di Malaysia ini bukan itu sahaja, hiburan makin menjadi-jadi. Kita sendiri dapat rasai artis yang berpakaian tidak senonoh mendapat sambutan luar biasa. Tidak perlu tauliah untuk berjoget di depan ribuan orang dengan pakaian yang tidak cukup kain diperlihatkan kepada anak-anak muda kita. Bahkan anak-anak muda di kalangan wanita bak histeria bila melihat artis-artis kesayangan mereka. Seperti tidak ada lagi rasa malunya. Mereka adalah anak muda penerus generasi bangsa, dididik dengan perkara yang tidak sepatutnya. Hanya konsert sahaja beribu-ribu manusia berduyun-duyun pergi. Bagaimanalah kalau Dajjal datang nanti dengan kita serba kekurangan makanan dan sebagainya? Pasti ramai yang terkorban dan menjadi pengikut Dajjal. Begitulah hari ini, hiburan makin meluas. Malah mereka yang berkongsi ilmu agama pula dipataskan dengan pelbagai alasan, disekat dan pelbagai lagi perkara-perkara yang berlaku. Jika yang berilmu disekat, maka siapalah yang akan menegur kesalahan mereka yang terang-terang melakukan kemungkaran? Siapalah yang mendidik umat ini agar kembali mengamalkan Islam? Antara tanda kiamat ialah diangkatnya ilmu dengan perginya para alim ulama, yang tinggal hanyalah yang jahil. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus daripada hambanya, tetapi dia mencabut ilmu itu dengan mematikan para alim ulama, sehingga tiada lagi ulama yang tinggal. Pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang-orang yang bodoh, dan ketika pemimpin itu ditanya sesuatu, maka akan keluar daripada fatwanya yang tidak berasaskan ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Dan pada hari ini dah ramai para alim ulama yang meninggalkan kita. Sedikit sahaja yang tinggal. Kalau umat ini tidak lagi dididik, maka bertambah jahillah lagi kita. Manusia pada ketika ini lebih gemar kepada hiburan
gila ketawa berbanding ilmu agama yang bermanfaat. Mari sama-sama kita memperingati dan juga berpesan, bukan kita nak tunjuk baik, bukan kita nak tunjuk pandai, tapi kita saling ingat mengingati. Kerana manusia ini sifatnya adalah pelupa, jadi perlu peringatan dan juga nasihat agar kembali untuk mengingati apa yang mereka janjikan kepada Allah, agar juga kita mengingati bahawa kita manusia ini adalah hamba yang punya Tuhan untuk disembah dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekali itu saja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.